Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kepada tuan-tuan yang menonton, siapa yang patut memiliki bidara ini? Yang pertamanya adalah mereka yang mempunyai gangguan, sama ada saka, santau, sihir atau apa saja jenis gangguan yang dinamakan. Yang kedua adalah mereka yang telah berubat pelbagai cara dengan kaedah moden ataupun hospital dan tidak pasti apa penyakit itu. Maka ada kemungkinan ianya ada kaitan dengan gangguan makhluk halus. Dan yang ketiga adalah untuk mereka yang ingin mengelakkan dengan izin Allah, melindungi dirinya daripada gangguan makhluk halus, kerana makhluk halus itu ataupun dia tidak suka kepada mandian bidara ataupun daun bidara yang dibacakan dengan ayat-ayat ruqyah untuk membatalkan sihir. Jadi kenapa kita perlu berusaha secara berterusan untuk mengelakkan jin ini daripada mengganggu diri kita? Yang pertamanya, contoh sekiranya seseorang itu terkena dalam masalah saka, maka jika dibiarkan akhir umur nanti ataupun di usia tua, kebanyakan yang berlaku mereka susah untuk meninggal, makan berpinggan-pinggan, tetapi meninggalnya tidak. Ada yang kadang-kadang sampai mata berkelip-kelip, tetapi rohnya telah pun tiada. Dan yang lebih teruk daripada itu adalah bila mana jin itu mewarisi kepada anak cucu demi anak cucu. Kerana kalau seseorang itu terkena saka, biasanya setelah daripada orang yang memiliki saka itu meninggal, maka dia akan cari kepada salah seorang daripada anak-anak yang mempunyai saka tadi. Sama ada orang itu selalu berada dengan orang yang ada saka tadi, ataupun orang itu yang lemah amalan rohani, ataupun yang paling disayangi oleh orang tuanya, ataupun yang ada memegang sesuatu barang simbolik saka. Sekiranya orang itu ada masalah sihir dan kita membiarkan, maka sihir akan merosakkan rumah tangga, ketenangan, dan jin itu akan beranak pinak dalam badan, dan dia akan mengganggu lagi ahli keluarga sampai kepada anak, sampai kepada cucu, dan menyebabkan hidup tidak ada ketenangan. Kerana itu sekiranya kita menghadapi masalah saka, sihir ataupun tanda-tandanya, kita perlu berikhtiar dengan sebaik mungkin, dengan sesegera mungkin. Kerana dia jika dibiarkan, kita tidak sedar, kita tidak sedar jin itu beranak pinak dalam tubuh badan kita. Dan sekiranya kita biar dalam tempoh yang lama, masalahnya nanti bila nak merawat, ia sudah berada dalam keadaan tahap yang kritikal, yang mengambil masa berpuluh tahun, yang kadang-kadang berbelas tahun untuk merawatinya. Kerana itu sekiranya kita adalah orang yang terkena gangguan ini, maka wajiblah kepada kita untuk merawat dengan sesegera mungkin. Dan dalam proses rawatan ini tidak mudah bagi orang yang terkena saka, sihir, santau dan sebagainya. Kadang-kadang ia mengambil masa. Dengan izin Allah, ada yang boleh berlaku dalam tempoh yang seketika, tetapi banyaknya mengambil satu masa yang lama. Kerana itu bila kita mandi dengan mandian bidara yang telah kita ruqyahkan ini, bila setiap hari kita mandi, maka jin itu akan lemah tiap hari. Kita nak pergi berubat tiap hari, mungkin ada kekangan masa, wang, waktu dan sebagainya. Tetapi dengan cara kita pakai mandian ini, kita boleh mandi daripada pagi, petang. Bila kita pakai tiap hari, maka jin itu akan lemah. Bila dia lemah, maka kita akan kuat dengan izin Allah. Yang sekarang kita melalui sakit, tanda-tandanya selalu nampak bayang-bayang dan apa saja tanda-tandanya, sebabnya jin itu lebih kuat daripada kita dan kita lemah. Emosi kita terganggu, rasa berat kepala nak beribadah dan sebagainya susah. Jadi risiko yang paling teruk adalah kita bimbang jin itu, penyakit itu mewarisi kepada anak cucu kita, dan rumah tangga kita makin rosak. Kita makin panabaran, isteri suami makin, pasangan makin tak suka, anak-anak terganggu pelajaran sampai kehidupan dan sebagainya. Jadi terpulang kepada kita, sama ada mahu mengambil langkah untuk mencegahnya atau biarkan keadaan itu berterusan.